الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat lagi sama-sama hadir untuk melengkapkan dan menyempurnakan pelajaran tafsir kita insya-Allah. Alhamdulillah kita masih lagi dalam surah Al-Kafirun. Ini orang-orang yang kafir. Kita baca dulu ya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah, aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang, dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan sekali-kali menyembah apa yang kamu sembah. Begitu juga kamu sekali-kali tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah bahas dan bincangkan separuh daripada bahasan tafsir dalam surah Al-Kafirun ini, yang mana perbahasan surah Al-Kafirun ini berkisar di sekitar persoalan tauhid ataupun akidah. Seperti mana surah ini turun fi ahdi Makki, ketika dakwah di Mekah, di tahun-tahun awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melalui surah ini menanamkan hakikatut tauhid,
hakikat tauhid yang sebenarnya, yang mesti ditanam kokoh dalam hati setiap orang ketika itu untuk berhadapan dengan perjalanan dakwah yang masih lagi panjang. Kita dah bincangkan tentang latar belakang surah ini, dan kita juga telah bincangkan tentang sebab nuzul surah ini. Surah ini turun disebabkan oleh tawaran orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, supaya Nabi bertindak lunak dan berkompromi dalam persoalan berkongsi agama. Setahun Nabi ditawarkan untuk menyembah berhala mereka, dan setahun mereka datang untuk bersembahyang di Masjid Nabawi. Lalu turun surah ini dengan tegas, tidak ada titik pertemuan dalam persoalan tauhid, tak boleh. Sebelum ini kita dah bincangkan bagaimana dalam tafsir Al-Syahid Sayyid Qutb menjelaskan bahawa kerosakan akidah ini adalah punca kepada kerosakan seluruh struktur kehidupan umat ini. Apabila inhiraf berlaku, penyelewengan dalam tauhid, akan diikuti kerosakan dalam bidang-bidang kehidupan yang lain, sama ada dalam bidang budaya, masyarakatan, ekonomi, politik dan seterusnya. Oleh kerana itulah kita lihat nada surah ini sangat keras. Tidak ada kompromi dan tidak ada titik pertemuan antara Islam dengan jahiliyah, antara Islam tauhid dengan syirik. Dan Syahid Sayyid Qutb juga telah menjelaskan dalam tafsirnya bagaimana kesesatan yang berlaku di zaman Arab jahiliyah setelah mereka silap dan sesat memahami Allah dan tauhid. Lalu kerosakan pun berlaku dalam bidang-bidang kehidupan. Hari itu kita dah bincangkan bagaimana antaranya yang lahir tanggapan, persepsi yang dibina melalui akidah yang salah ini. Contoh dia, sebahagian daripada sembelihan unta boleh dimakan oleh orang lelaki saja, sebahagiannya hanya boleh dimakan oleh orang perempuan, dan begitulah seterusnya. Banyak lagi di antara kesesatan yang dicipta, yang direka, hasil daripada kerosakan akidah. Tidak terkecuali lahirnya tanggapan-tanggapan yang melencong daripada hakikat tauhid yang sebenar. Mereka menganggap dan berkeyakinan bahawa al-malaikah banatullah, malaikat adalah anak perempuan Allah, dan jin ada nasab keturunan daripada Allah. Begitulah seterusnya. Dalam masa yang sama, di samping kerosakan yang berlaku dalam masyarakat Arab jahiliyah, dalam masa yang sama mereka mendakwa inna dinahu wa dinu Ibrahim. Mereka mendakwa agama yang kami anuti selama ini adalah yang kami ambil daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih mendakwa berada dalam keyakinan agama yang benar walaupun mereka telah sesat, menempel dan menggunakan nama agama tetapi sesat. Dan mereka berkata, fama hajatuna idzan ila tarki ma nahnu alaihi wattiba' Muhammad. Dan kami tak perlu ubah dan tinggalkan apa yang kami amalkan ini, sebab kami mengikut syariat Ibrahim. Apa perlunya kami ikut apa yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini dakwaan-dakwaan, tuan-tuan. Bagaimana kesesatan ini akan mendorong manusia bertahan dengan kekufurannya. Tetapi dalam masa yang sama, mereka dapat merasakan agama baru yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak mudah untuk ditandingi dan perlu kepada perundingan. Oleh kerana itulah mereka datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melunakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak menolak ketuhanan yang mereka yakini. Dan lahirlah tawaran-tawaran yang seperti mana yang kita telah
sebutkan sebelum ini. Dan kita lihat dalam surah ini nadanya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kita dapati perulangan berlaku, la a'budu ma ta'budun, 4 kali perulangan. Perulangan ini dalam konteks Al-Quran disebut oleh Syahid Qutb ada 3 unsur yang terkandung dalam perulangan ayat-ayat dalam suratul Kafirun. Yang pertama nafi, yang kedua jazam, yang ketiga taukid. Apa dia nafi? Yang pertama nada la a'budu ma ta'budun sampai akhir, satu penafian, tidak ada pertemuan, tidak ada tolak unsur dalam soal akidah, dalam soal tauhid. Nafi dengan tegas. Yang kedua jazam. Jazam ni maksudnya kata putus, qaulul fasl, tak ada itu, no. Jazam, kata putus. Dan juga perulangan ini menegaskan tentang pengertian yang ketiga, yakni taukid, penegasan. Nafi, jazam dan penegasan. Itu maksud perulangan la a'budu ma ta'budun sampai 4 kali. Maksudnya ialah menafikan ketuhanan selain daripada Allah. Kemudian sirah ataupun lafaz jazam, kata putus yang menegaskan hakikat itu. Dan juga yang ketiga taukid, tegas, tak boleh tolak ansur. Kenapa? Kata Syekh Qutb, bi anna amra hadhihi al-aqidah amrullahi wahdah. Sebab urusan agama ini, tauhid ini adalah hak mutlak Allah dan milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang diturunkan hakikat tauhid itu, begitulah perlu dan wajib dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisa li Muhammadin fihi syai'. Muhammad tidak ada hak untuk mengubah, alter ataupun modify tentang hakikat Allah yang terkandung dalam tauhid la ilaha illallah. Al-Hakim alladhi la radda li hukmih. Dan Allah lah yang memiliki hakimiyah, kekuasaan mutlak dalam soal ini. Tak boleh untuk diubah soal. Jadi kata Syekh Qutb, ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Kata Syekh Qutb, ayat ini mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia bahawa kekufuran ini tidak boleh ditutup. Sebut secara jelas, nyatakan secara terus terang. Tak boleh selindung-selindung, tak boleh tafsir-tafsir, tak boleh takwil-takwil, tak boleh nak helah, tak boleh nak kelok-kelok. Itu maksud dia. Oleh sebab itu kata Syekh Qutb, nadahum bihaqiqatihim wa wasfihim bisifatihim. Oleh kerana itulah Allah menggunakan lafaz ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, sebab itulah istilah yang paling layak untuk mereka. Apabila mereka tidak mau menerima tentang tauhid yang hakiki yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan kepada Rasulullah, nyatakan bahawa itulah sifat mereka, yakni kufur. Al-khitab, kata Imam Syekh Qutb, bihaqiqatil infisal alladhi la yurja ma'ahu ittisal. Istilah qul ya ayyuhal kafirun ini memberi makna, dia kata infisal, yakni kata putus yang tidak ada perundingan. Seterusnya Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala
menyebutkan tentang qul ya ayyuhal kafirun ini meliputi semua bentuk kekufuran di setiap zaman dan di mana-mana tempat sampai hari kiamat. Dan begitu juga dalam tafsir Al-Kabir, Imam Fakhrul Razi menyebut kita dapati dia kata nada qul ya ayyuhal kafirun ini keras, sedangkan dia kata annahu alaihi salam kana ma'muran birrifq wal lain fi jami'il umur. Sedangkan dalam banyak suasana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya berlemah lembut dalam dakwah ini. Kelihatan dalam surah Al-Kafirun ini kontra dengan kebanyakan perintah yang Nabi disuruh oleh Allah untuk sampaikan dengan lemah lembut. Contoh dia dalam Al-Quran, perintah berlemah lembut Allah kepada Nabi dalam dakwah, walau kunta fazzan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik, wahai Muhammad, sekiranya kamu kasar gelojoh bengis dengan manusia, nescaya lam faddu min hawlik, nescaya manusia akan lari. Tapi ayat kuliah ni keras, wahai orang-orang kafir. Kalau kita cakap sana lah, hei kafir, itulah. Padahal nada dakwah ni penuh hikmah, lemah lembut. Kenapa ini berlaku? Ini yang dihuraikan oleh Imam Fakhrul Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir. Fabima rahmati minallah linta lahum, ayat yang mendukung tentang rahmat dan lemah lembut yang mesti dilaksanakan oleh Nabi dalam dakwah. Begitu juga ayat yang menjelaskan hakikat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus kamu wahai Muhammad ke dunia ini, ke alam ini, melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Dan ayat yang lain menunjukkan sikap lemah lembut dalam dakwah ini, wajadilhum billati hiya ahsan, berbincang, berbahas, diskuslah dengan mereka dengan cara yang terbaik dan lemah lembut. Jadi timbul tuhmah ataupun tuduhan ataupun pertanyaan, kenapa Nabi SAW bersikap demikian, menyampaikan dakwah dalam konteks ini dengan nada yang keras dan kasar. Lalu kata Tafsir Al-Kabir Imam Fakhrul Razi menjelaskan bahawa bi anni ma'murun bihadzal kalam, Nabi nak beritahu aku menyampaikan nada ini ma'murun, di atas arah dan perintah daripada langit. Bukan aku reka, bukan saja-saja nak wahai orang kafir, bukan. Ini adalah merupakan arahan yang aku terima untuk dilaksanakan. La anni zakartuhu min indi nafsi, bukan aku reka-reka, bukan aku sengaja nak. Fakana al-murad min qawlihi, kehendak Allah dalam nada qul ya ayyuhal kafirun ini, kata Nabi, takrir hadzal makna, menegaskan bahawa dalam konteks ini dengan orang kafir, dengan apa segala bentuk kekufuran, kena berani, tegas dan keras, tak boleh bertolak ansur. Dan inilah makna suruhan Allah. Kata Nabi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Al-Maidah ayat 67. Inilah makna perintah dalam Al-Quran kepada Rasulullah, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah aku turunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, seperti mana ini kehendakinya. Sekiranya kamu tidak menyampaikan seperti mana kehendak Allah, Allah beri ancaman, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu tidak menyampaikan risalah ini dalam nada yang diperintahkan, artinya kamu tidak menunaikan, tidak melaksanakan risalah agama ini. Jadi Nabi SAW dijelaskan dalam tafsir Al-Kabir ini supaya bertegas,
keras, karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah, bila disebut kekufuran, di sana ada berbagai-bagai bentuk kekufuran berlaku. Setelah berlaku penyelewengan dalam akidah ataupun tauhid, di sana ada bentuk-bentuk kekufuran yang menyelinap masuk dalam tubuh umat ini. Di sana ulama menggariskan ada 5 bentuk kekufuran yang berlaku dalam masyarakat. Yang dipanggil kufrun akhbar, yukhriju minal millah. Kekufuran yang dimaksudkan ini, 5 bentuk kekufuran ini keluar daripada agama. Ini batal keimanan dan keislamannya. Apa dia? Yang pertama ialah kufrut takzib. Kufur dalam bentuk mendustakan. Apa maksud dia? Firman Allah, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin." Al-Ankabut ayat 68. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang sengaja mengada-ngadakan pendustaan terhadap Allah atau mendustakan kebenaran yang datang dibawa oleh para rasul daripada Allah? Bukankah neraka Jahannam tempat kembali orang-orang yang kafir? Yang ini pendustaan. Berlaku pendustaan sebab Nabi SAW menyebut, "Man kazzaba alayya muta'ammidan faqad kafara jiharan." Bukan, man kazzaba alayya muta'ammidan. Nabi kata siapa yang mendustakan dalam bab agama ini yang tidak ada aku bawa, sesungguhnya dia menempatkan dirinya dalam neraka. Jadi segala apa yang terkandung di dalam agama ini dibawa oleh Al-Quran perlu diterima secara pekat, tak boleh ditapis. Itu sebab Allah menyebut dalam Al-Quran, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd." Apakah kamu nak mengambil agama ini sebahagian yang kamu tak percaya kamu tolak? Adakah begitu bentuk kamu mengambil agama ini? Nak mendustakan sebahagian daripada apa yang ada dalam Islam? Jadi perbuatan ini termasuk dalam kategori kufur takzib, pendustaan terhadap agama. Ini termasuk kufur ataupun kafir, khuruj anil millah, keluar daripada agama. Jadi tuan-tuan, dalam hidup ni kita kena pastikan, jangan kita terlajak mengeluarkan kenyataan, bertindak ataupun melakukan sesuatu yang memberi makna pendustaan terhadap agama. Kena hati-hati sebab pendustaan dalam bentuk ini adalah merupakan kufur, khuruj anil millah, keluar daripada Islam. Ya. Sama ada mengada-ngadakan sesuatu yang tak ada dalam agama ataupun mendustakan sesuatu yang datang daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kekufuran ialah kufrul ibad wal istikbar ma'at tasdiq. Kekufuran yang kedua yang keluar daripada agama ialah enggan, ibad wastikbar, dan bersifat takabur terhadap agama. Enggan, tak nak buat. Yang kedua istikbar, takabur. Allah menjelaskan hal ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika mana kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud melainkan iblis. Apa sebab keingkaran iblis tak mau sujud? Padahal sujud itu bukan sujud kepada Adam, sujud
atas perintah Allah litakrim, untuk memuliakan Adam. Bukan sujud menyembah Adam. Dia tak nampak yang itu. Aba, dia enggan. Padahal perintah Allah. Selepas dia enggan, wastakbar. Dia menunjukkan sifat ego, takabur dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, asjudu lahu. Dia kata, aku takkan sujud sebab aku lebih mulia daripada Adam. Dia rasa dia lebih hebat daripada orang lain. Aku jadi daripada api, asal Adam daripada tanah. Aku lebih mulia. Dia enggan pada perintah dan bersifat takabur. Enggan dan takabur ini dua sifat yang akan menjerumuskan manusia dalam kekufuran. Khuruj anil millah, dia keluar daripada agama ni. Wa kana minal kafirin. Allah kata, kamu wahai iblis masuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Kafir apa? Kufrul iba wastikbar. Kufur yang disebabkan enggan patuh. Kan? Inilah Allah, hai. Semayang tak semayang sama ya, tu enggan lah tu. Enggan. Yang kedua, Cina tu tak semayang, gemuk, kayu, istikbar. Khuruj anil millah, otomatik batal agama dan imannya. Yang ketiga, kufur syak. Kufur yang disebabkan oleh syak, ragu. Dalam Islam, tauhid itu tuan dengan Allah ni tak boleh beranjak. Dalam bab apa sekalipun, dalam kehidupan ni yang kita lalui, rezeki ke, rumah tangga ke, anak ke, masa depan ke, musibah ke, jangan ada rasa ragu. Sebab keraguan terhadap Allah, sama ada terhadap zat dia, terhadap asma' dia, terhadap sifat dia, terhadap af'al, perbuatan dia, terhadap qada dan takdirnya, bila manusia ragu, otomatik jatuhlah agama. Dipanggil kufur syak, wahwa kufur zon. Juga dipanggil sebagai kafir disebabkan zon, sangkaan. Dan sangkaan ni syak lah. Tuan-tuan, kategori syak ni dia asasnya yakin. Yakin ni 100%, ya. Lepas tu syak. Syak ni dia yakin 70, ragu 30, itu syak. Bawah pada syak tu zon. Zon ni tuan-tuan dah bawah 50-50, ya. Jadi ragu, goyang hati kita kepada Allah dalam aspek-aspek tadi, termasuk dalam kufur syak. Jatuh agama dia, keluar daripada millah disebabkan syak. Ini dirakamkan oleh Allah dalam suratul Kahfi ayat 35 sampai 38. Qala Allah ta'ala wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatun wa la in rudidtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Surah Kahfi yang menceritakan tentang kisah dua orang lelaki. Seorang kaya yang memiliki ladang yang luas dengan tanaman dan hasilnya yang melimpah ruah, dan seorang lagi, seorang yang soleh tetapi miskin, fakir. Lalu si lelaki yang kaya ni masuk dalam kebun dia dalam keadaan bangga, riak, menzalimi diri dia. Dia kata, kebun dan milik aku ini lan tabida hadhihi abada, dia tak akan rosak, dia tak akan musnah, dia akan kekal atas dunia ni. Dan sekiranya dia kata, kalaulah berlaku kiamat pun, nescaya kebun-kebun ni aku yang mewah ini tidak akan binasa. Dan kalaupun berlaku kiamat, nescaya kebun-kebunku ini akan dikembalikan balik kepada aku pada hari kiamat tanpa cacat sedikit pun. Subhanallah.
Ni orang yang dia yakin dengan apa yang ada atas dunia ni boleh menyelamatkan dia. Duit, pangkat, harta dan sebagainya, kan? Nampak dia. Keselamatan, jaminan selamat dunia akhirat ni adalah Allah, bukan harta. Dia terpedaya. Lalu apa jawab sahib dia, teman dia? Qala lahu sahibuh. Lalu teman dia yang miskin ni cuba memperbetulkan dan menasihati. Akafarta billadhi khalaqaka min turab. Wahai saudaraku, adakah kamu memilih untuk berlaku kafir, kufur kepada Allah yang telah menciptakan kamu daripada tanah? Balik kasar. Islam ni tuan-tuan, dia banyak kaedah. Kena balik diri kita. Siapa kita? Man ana. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal hakikat diri dia, kejadian dia, asal dia, arafa rabbah, dia akan kenal siapa Allah. Dia dah lupa. Dipakaikan pakaian kekayaan, kebesaran, kuasa dan sebagainya, dia angkuh. Kemudian dia bertindak lebih jauh. Sahabat dia kata, akafarta billadhi khalaqaka min turab. Kau lupa ke wahai saudaraku, kau tu dijadikan oleh Allah daripada tanah. Kau diciptakan, diberikan nikmat, kau mengkufur kepada Allah. Dan kamu kena ingat, kejadian manusia ni summa min nutfah, asal kejadian daripada mani, setetes mani. Apa yang kau ada, kau lupa ke Tuhan dengan pakaian kekayaan yang kau ada ni. Thumma sawwaka rajulan, daripada setetes mani kau lahir sebagai seorang insan yang sempurna. Kau lupa ke? Lakinnahu wallahu rabbi, tetapi aku yakin bahawa Allah Tuhanku, Rabbi, yang mencipta aku, yang memberi rezeki aku, menghidupkan aku, mematikan aku. Aku tidak terpedaya dengan kekayaan yang kau ada tu. Semua datang daripada Allah, kata lelaki ni. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan sekali-kali aku tidak akan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan lelaki yang kaya ni dipanggil termasuk dalam kategori kufur syak, ragu kepada Allah. Dengan tuan-tuan ya, kita dah sampai ujung-ujung nyawa ni. Lepas kita pencen ni, orang yang nak pencen, kena ingatlah, lepas ni kita akan mati. Itu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nak kita buat balik apa? Pangkat kebosanan kotor ni ke? Anak bini ke? Jangan terpedaya, sebab perbuatan terpedaya dengan nikmat yang Allah kurniakan ini akan termasuk dalam kategori kufur syak, kufur yang keluar daripada agama. Yang keempat, kufrul i'rad, yakni kekafiran disebabkan menentang. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang yang kafir itu menolak, menentang akan larangan dan ancaman yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia tuan-tuan? Hukum hakam Allah dalam Quran. Riba tu tak elok, rasuah tu tak elok, ni jam tak rasuah mana boleh baik puasa. Itu mu'arib, menafikan larangan Allah. Tak bali orang mana boleh menang undi. Mu'arib, dia bawa kepada kekufuran. Kena hati-hati tu. Kita jangan jadi orang yang mendokong benda-benda macam ni. Pastikan kita kembali kepada tauhid i'rad. Allah terus labelkan walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Al-Ahqaf ayat 3. Ini termasuk perbuatan yang menggelincirkan iman kita. Hati-hati tuan-tuan ya. Kataan, perbuatan, sikap dan pendirian kita akan diadili di hadapan Allah. Dunia ni sementara aja. 60-70 tahun kita pun berhenti jadi orang. Yang keempat, yang kelima, kufrun nifaq, kekafiran yang berpunca daripada nifaq. Nifaq ni apa tuan-tuan? Munafik. Luar nampak ada agama, batinnya kafir. Wal'iyadzubillah. Ini disifatkan oleh Allah. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Surah Munafiqun ayat 3.
Yang demikian itu berlaku kerana kata Allah, asalnya mereka beriman disebabkan oleh sesuatu atas dunia ni, thumma kafaru, mereka pun berlaku kufur kepada Allah, lalu fatubi'a ala qulubihim. Fatubi'a sama dengan ayat dalam surah Baqarah, khatamallahu ala qulubihim. Tuan-tuan, bila Allah dah beri kita hidayah, kalau kita tak hargai, kita tenggelam dalam dunia ni, bahkan kita berlaku engkar dan kufur kepada Allah dan nikmat yang dia beri, perbuatan itu boleh menjerumuskan kita kepada kekufuran. Kemudian kekufuran yang berlaku dalam bentuk itu, Allah Ta'ala kata fatubi'a ala qulubihim, ataupun khatamallahu ala qulubihim. Allah patri hati dia, dia tak akan kembali semula kepada hidayah. Fahum la yafqahun. Kenapa ini berlaku? Allah Ta'ala kata fahum la yafqahun, dia tak faham. Perbuatan dia itu menggelincirkan dia. Sebab tak faham, tak mengaji. Sebab tak mengaji, dah duduk selesa, zon selesa. Mengaji tak mengaji, dia pencet nepek tiap tahun, tiap bulan, hal kan? Okay? Itu 5 bentuk kekufuran yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita berhati-hati dalam persoalan ini. Kemudian akhirnya tuan-tuan, setelah surah ini diturunkan dengan penuh penegasan, penafian dan juga taukid, jazam, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak supaya kita dapat merasakan bahawa surah Kafirun ini mempunyai rahsia dan kebesarannya yang tersendiri. Daripada Abdurrahman bin Naufal al-Ashja'i an abihi annahu qala idza ataita madja'aka lin-naumi faqra qul ya ayyuhal kafirun fa innaka idza qara'taha faqad bari'ta minasyirk. Daripada Abdurrahman bin Naufal Ashja'i, dia kata daripada ayahnya mengatakan bahawa diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang daripada kamu nak tidur, maka digalakkan untuk membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Dia kata sesungguhnya apabila kamu membaca surah ini sebelum kamu tidur, faqad bari'ta minasyirk, mati besok pagi itu tercatat kamu seorang yang terlepas daripada perbuatan syirik. Itu kehebatan surah Kafirun, baca sebelum tidur. Dan dikeluarkan oleh Ahmad wa Abdul Daris Al-Baghawi wa Hamid bin Ranjawi an Syekh, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, bukan, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat untuk mengajak bepergian, keluarlah daripada Madinah. Dalam perjalanan itu, musafir itu, mereka melalui seorang lelaki yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Nabi dengar, selesai orang tu baca, Nabi kata, ama hadza faqad bari'a minasyirk. InsyaAllah orang yang baca ni, Nabi kata dia akan terlepas daripada syirik. Terus macam tu tuan-tuan. Dia tak ada syarat, tak ada sebab. Baca, yakin daripada wahyu, Nabi kata bari'a minasyirk. Orang ni akan selamat daripada perbuatan syirik. Penuh yakin baca. Mudah itu tuan Quran. Ya. Kita ta'ammul, berinteraksi dengan Quran ni mudah, direct, sebab dia kalam Allah. Dan Nabi lalu lagi dengan sahabat ni, jumpa pula dengan seorang lelaki yang membaca Qul huwallahu ahad. Lalu selesai orang tu baca, Nabi kata wajabat lahul jannah. Orang yang baca Qul huwallahu dengan keimanan yang bulat terhadap surah ini, Nabi kata wajabat lahu. Apa makna wajabat lahu tuan?
pasti. Kalau terjemah bahasa kita kata wajib dia masuk syurga. Itu hak Allah Ta'ala. Maksudnya pasti dia dapat jaminan dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan diriwayatkan, dikeluarkan oleh Abu Ya'la an Jubair bin Mut'am, Nabi SAW bersabda kepadanya, "Atuhibbu ya Jabir idza kharajta safaran an takuna amthal ashabika hay'atan wa aktharu zadan." Wahai Jubair, kata Nabi, kamu mau tak aku ajarkan kepada kamu, bila kamu nak berpergian, bermusafir, sama ada jarak dekat atau jarak jauh, kamu buat sesuatu, dan dalam perjalanan musafir itu, walaupun kamu tak ada bekalan, tak ada apa-apa bantuan, tak ada apa-apa backup, Allah akan sempurnakan bekalan kamu, keuangan kamu, rezeki kamu dan sebagainya. Jubair kata, qultu na'am ya Rasulullah, aku nak. Nabi kata, bila kamu dalam musafir, sebelum musafir, naklah kamu baca 5 surah. Nabi kata, sebelum musafir dan sepanjang musafir ni amalkan. Tak lepas sembahyang baca 5 surah. Apa dia? Nabi kata, yang pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian mulakan dengan bismillah. Kemudian yang kedua kamu baca idza jaa nasrullah. Di dalam musafir ni tuan. Kemudian kamu baca qul huwallahu ahad. Kemudian kamu baca qul a'udzu birabbin nas. Dan mulakan bacaan tiap-tiap surah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah, apa tadi? Ulang balik. Yang pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, idza jaa nasrullah, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Untuk membuktikan pimpinan Nabi ini, ajaran Nabi ini, Jubair kata, aku laksanakan apa yang diajar oleh Nabi sepanjang musafir. Ternyata dia kata, aku tidak membawa apa-apa bekalan, dan selepas itu aku dapati diriku di kalangan kafilah itu di antara yang terbaik keadaan dan yang paling mewah di sudut keuangan dan bekalan, tanpa diduga. Ini bukan makna menafikan usaha, ini keberkatan, kehaibatan 5 surah ini, termasuk surah qul ya ayyuhal kafirun. Dan sehinggalah dia kata, hatta arji' min safari, sehinggalah aku balik daripada musafir, aku berkeadaan sangat selesa dan mewah. Dan akhirnya dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Fis Saghir daripada Ali radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam disengat oleh kala, oleh yang biru hitam, sedangkan Nabi sedang solat. Bisalah selesai Nabi solat, Nabi kata, la'anallahu al-aqrab la tada' musalliyan wala ghair. Dia kata, Nabi dalam keadaan nada yang agak marah, kalau jengking dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak reti orang sembahyang pun disongek. Laknat Nabi kepada kalau jengking. Lalu Nabi kata, summa da'a bima'i wal melah. Dia kata, diminta kat sahabat, dia kata ambil air segelas dan bawa sini garam. Ni ubek ni tuan-tuan Nabi buat. Siapa percaya boleh buatlah. Lalu dia ambil garam tu, dibancuh dengan air tu, dia sapu tempat digigit oleh, disongat oleh kala jengking tu. Dan sebelum tu dia baca qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ambil ke air tu jadi ubat, jadi penawar, sapu tempek gigitan. Benda bisa lah. Ni apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah pada tuan-tuan, kalau ada keyakinan, kalau dalam keadaan terdosa ataupun
berlaku suasana-suasana macam ni digigit oleh binatang berbisa, bolehlah kita amalkan ini sebab ini daripada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, di situ kita dapat melihat betapa kehebatan surah Al-Kafirun, dan di situ maka tamatlah tafsiran surah Al-Kafirun insya-Allah taala. Dan dengan izin Allah, mudah-mudahan kita akan masuk pada sesi akan datang tafsir surah Quraisy insya-Allah taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Wathiq Allahumma rabitataha, wathiq Allahumma rabitataha, فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وعمشل الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.